Okey, Assalamualaikum. Bersama kita Nas Talk Show hari ini. Okey, Nas Talk Show 2.0 dengan topik legasi hari ini. Dan kita ada tetamu istimewa. Okey, tapi sebelum tu jangan tunjuk lagi siapa tetamu kita hari ini. Alright, so Nas nak korang share dan bagi love banyak-banyak, bagi like banyak-banyak untuk kita cerita lebih details lah apa itu kita nak cerita mengenai legasi. Dan legasi ni sangat penting kalau kita dalam career, especially IB. So kat mana arah tuju kita? Kita nak pergi apa? Dah kita register sebagai IB, so apa steps seterusnya yang kita nak buat? Okay, dan sebelum tu kena dulu share banyak-banyak dan bagi love banyak-banyak dekat Nas. Okay, sebelum kita review siapa kita punya tetamu kita hari ni. Okay, by the way, thank you to Zero Market untuk sponsor kita punya Nas Talk Show pada petang ini. Okay, nanti kita akan cerita lebih details apa promotion yang boleh tengok kat atas ni and so on kan. Alright, so share dulu banyak-banyak. Okay, bagi love banyak-banyak. Okay, siapa yang bagi love banyak-banyak, Nas akan bagi voucher KFC. Okay, bernilai RM20. Voucher KFC ni. Alright, so Nas rasa kali ni Nas nak bagi RM20 lah. Nas nak bagi RM40. Untuk siapa-siapa yang share paling banyak, tapi janganlah pula share dekat Facebook sendiri. Share dekat grup lain, share dekat kawan-kawan dan sebagainya. So akan layak untuk mendapat voucher KFC bernilai RM40. 2 keping Nas nak bagi untuk hari ni je. Alright, okay. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan tetamu kita hari ini. Okay, Muhammad Faiz, ataupun dikenali sebagai Faiz. Apa khabar Faiz? Khabar baik, khabar baik. Terima kasih. Okey ke Faiz? Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah sihat. Rasa panas-panas sikit. Rasa panas sikit. Sebelah Nas kot panas. Dia mungkin. Oh, mungkin. Kalau siapa perasan, baju baru lah. Baju baru. Membara. Membara sebelah. Okey, tak kurang juga dengan Faiz. Baju pun cantik hari ni, smart hari ni. Okey Faiz. So kita tengok siapa yang menonton dengan kita hari ni sebelum kita start. Betul. Sebab kita nak spread the knowledge untuk hari ini. Sebab kita nak bagi sesuatu yang bermanfaat. Okey, bukan saja dalam diri dia tapi kehidupan dia and so on. Okey. Alright, so sebelum tu Faiz, boleh perkenalkan sikit siapa sebenarnya Faiz ni? Terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Zero. Terutama sekali Nazirah lah kerana berjemput dan mengadakan sesi inilah untuk kita berkongsi. So kalau nama Muhammad Faiz Muhammad Sobri, asal Kota Baru Kelantan, duduk Ampang. Okey. So saya daripada company saya adalah Cepaka Capital lah. Okey, Cepaka Capital. Itu dulu. Okey, itu dulu. Itu dulu. Tak nak cerita Cepaka Capital ni dan sebagainya. Apa tengah buat sekarang? Apa progress sekarang? Okey. Kalau ikut Cepaka Capital ni dia lebih kepada satu konsultan lah. Company konsultan. Apa-apa saja yang berkaitan dengan industri forex lah. Kita go kepada industri forex. Dari segi contohlah nak tahu tentang education, fund management ataupun nasihat bagaimana nak kembangkan lagi ataupun nak tahu tentang career dalam industri forex. Semua kita boleh sembang, TOI je. Kita sembang je kat mana-mana. Itu. Pengerasnya TOI je. Pengerasnya TOI. Okey. Sangat pemurah boleh datang jumpa. Alright, so tadi dah berkenal mengenai Cepaka Capital. Sekarang ni kita nak discuss ataupun nak cerita, nak rungkai mengenai topik kita hari ini, iaitu mengenai build a strong legacy melalui financial industry. Okay, financial industry ni Faiz, dia terlalu besar tau. Okay, sebagai contoh kalau unit trust, insurance, lagi apa lagi, saham, berbagai-bagai lagi lah. Banyak sangat financial industry, terlalu besar. Okay, tapi hari ni kita nak go deeper ataupun lebih spesifik. Kita nak cerita mengenai forex industry. Sebab apa Faiz? Sebab tajuk ini terkeluar ataupun tercetusnya tajuk ini sebab Nas dah berada dalam industri tak lama Faiz. Okay, tapi apa yang Nas dapat pengalaman, experience kan. So ada yang sukses. Okay, sebagai IB, okay, sukses in career, okay.
Dan ada juga yang orang cakap bukan tak sukses tapi belum sukses. Betul. So hari ni kita nak tahu apakah step-step dia untuk dia pergi lebih mendalam lagi. Betul. Macam mana dia nak go deeper on dia punya career. Ya. So itu seterusnya mengenai legasi ni. Ya. Sebelum tu boleh tak kita explain sikit apa itu legasi sebenarnya? Apa itu legasi ya? Soalan yang bagi saya cukup menarik lah. Terima kasih. Terima kasih Nazira. Baik, legasi ni tak lain tak bukan adalah benda yang bagi saya diturunkan. Diturunkan atau disambungkan. Itu bahasa dari segi kamus je lah. Tapi penjelasan yang lebih dalam lagi saya akan kongsikan lebih dalam lah. Saya lebih kurang macam ni je. Saya percaya hidup bukan sekadar hidup, betul tak Nazira? Ya, betul. Maknanya kita hidup ni ada something yang ada benda yang kita kena buat. Bukan hanya pergi kerja 85 sampai tak boleh pergi lah. Betul tak? Betul. Saya tak percaya hidup macam tu. Saya percaya hidup ni ada tujuan yang kita kena sampaikan. Kalau kita sebagai orang Islam, kita kepada khalifah lah, memakmurkan muka bumi ataupun membantu orang sebab kita ada kemahiran. Baik. Dan saya percaya kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan pun hidup. Kalau sekadar bekerja, kerbau di ladang pun. Dia nak bekerja. Ya, bekerja. So apa? Adakah kita nak sama dengan mereka? Bukan. Maksud saya kita kena buat benda lebih sikit. Okey. Itu apa yang saya percaya. Dan kenapa saya dulu adalah, kalau ikut pembelajaran saya lah masa dekat universiti dulu, saya adalah seorang geologis. Wow. Saya kepada petroleum geoscience lah, nak lebih spesifiknya kan. Saya kaji batu, kaji untuk mencari minyak lah, pendek kata macam tu lah. Tetapi saya mula sedar kehidupan saya ni lebih, saya nak mencarikan kebebasan masa. Kenapa? Sebab saya nak sumbangkan kepada masyarakat, bukan hanya dari segi wang. Dia lebih kepada jiwa tu sendiri. Maknanya kita sendiri kena turun kepada masyarakat dengan sumbangkan apa yang kita ada. So, memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Pendek katalah, kalaulah mak ayah kita sakit lah, adakah kita boleh jadi orang yang pertama angkat tangan, saya akan tolong jaga mak ayah kita, mak papa di hospital berhari-hari tanpa perlu memikirkan bagaimana income nak masuk. Yelah, bila kita tak bekerja, income tak masuk. Bila income tak masuk, kita tidak boleh survive. Saya percaya semua orang lalui benda ni. Dan bagaimana kita nak keluar daripada kempompong ni. Dan saya nampak legacy ni adalah tujuan dia bukan hanya untuk membebaskan kita. Dia juga untuk membebaskan ahli keluarga kita selepas kita. Sebagai contoh lah, waris kita. Betul, waris kita, anak kita, isteri kita dan sebagainya. Sebagai contoh lah, saya ambil mudah lah. Tuan-tuan atau puan-puan, Nazira, kenal tak siapa itu Rothschild? Siapa tak kenal? Siapa tak kenal? Kenal tak siapa itu Rockefeller? Keluarga Morgan dan sebagainya. Mereka ni, baiklah, saya tak nak cerita lah pasal konspirasi ke apa, kita tolak tepi. Tapi saya nak tuan-tuan, kita ambil satu pengajaran daripada mereka ni. Saya nak tanya, keluarga Rockefeller ni dah pegang bank negara ni berapa lama dah? Lama. Beratus tahun ada? Ada. Ya. Saya nak tanyalah, keluarga Rockefeller ni ada yang miskin tak? Tak ada. Saya percaya disebabkan tindakan orang Rockefeller yang mula-mula awal-awal tu, dia meninggalkan legacy kepada keluarga dia. Tengok budaya keluarga dia macam mana. Terus dijaga dari segi kewangan. Ini kita sembang dari segi kewangan dan juga masa. Yang lain tu kita tak sembang lah. Sebab yang kita nak kejar sekarang adalah kebebasan masa. So, saya ambil sebagai satu contoh daripada mereka ni. Mereka bagusnya adalah dia punya harta dan sebagainya semua disambung-sambung. Ya, betul. Ya. Sama juga ni macam ni KFC. Betul. Bersambung, tolong tarik. KFC. Tolong tarik. Ya, bersama-sambung. Bersebelahan mana? Okey, duduk sebelah saya pula. Saya memang ambil satu lah lepas ni. Kan? Ya. So, ini legasi. benda yang kita nak sambung adalah
Saya nak tuan-tuan nak tak anak tuan-tuan akan buat benda yang sama apa tuan-tuan buat? Saya tak nak. Saya nak biarlah saya bermula pada peringkat yang bawah. Tak apa. Saya akan kukuhkan asas. Biarlah mereka, bila mereka bersambung, mereka sambung di peringkat yang berbeza. Saya tak nak mereka mula balik daripada kosong. Kena belajar balik, kena usaha balik, kena belajar itu, belajar ini. Tidak. Saya nak ada, orang kata apa, progress. Saya nak kongsikan satu cerita. Ini berkenaan dengan tajuk cerita ni The Professor and the Madman. Dia cerita berdasarkan cerita sebenar lah. Dia ceritakan berkenaan dengan orang yang buat dictionary. Oxford Dictionary tu. Ya. So, seorang profesor ni dia compile, dia satukan, dia bukukan dictionary ni daripada A sampailah T. Selepas tu dia mati. Cantik je kan? Sampai T. Kalaulah mereka ni tiada satu fahaman iaitu untuk sambung legacy dia, mungkin orang lain dia akan sambung balik A. Sampai T sambung balik. So agak-agak ada tak Oxford Dictionary tu sampai sekarang? Kalau pemikiran orang macam tak ada legacy. Mungkin ada Faiz. Sampai T je. Mungkin sampai T je. Kita takkan kenal pun huruf Z dan sebagainya. Betul-betul tu. Tapi apa yang berlaku adalah orang kemudian yang datang dia sambung T sampai Z. Dan sekarang Oxford Dictionary pun ada pelbagai jenis versi penambahbaikan. Itu yang kita nak dalam masyarakat kita. Ataupun tak cakap pasal masyarakat, pasal keluarga kita. Saya nak dan benda ni betul. Share sikit. Sila. Kalau kita perasan last week kita dikejutkan dengan seorang pelawak terkenal meninggal dunia, Abang Boce. Beliau ada yang adik dia dan juga kawan-kawan dia ada sharekan mengenai, dia selalu cakap Abang Boce selalu cakap, which is dia kalau dia kaya dia akan bantu adik-beradik dia dulu. Betul. Dia kata sebab apa adanya orang yang susah tu, sebab mungkin dia orang tak ada financial kuat ataupun adik-beradik dia orang tak tolong dia orang sesama. Betul. Setuju. So dia berkait dengan legasi sebenarnya. Sangat. Boleh sambung balik Faiz. Dia akan main pas-pas macam itulah. Tujuan dia memang kita akan jaga family kita dulu. Dan selepas tu baru kita jaga family lain. So bagaimana nak capai benda ni? So kita dalam industri financial lebih mendalamnya dalam berkaitan dengan forex lah. Saya nampak forex ni adalah tempat yang paling sesuai untuk kita bina ataupun kumpul capital gain ataupun capital. Nazira, boleh tak itu capital gain? Capital gain maksudnya kita mengumpulkan modal yang besar. Di sini boleh tak saya nak tanya Nazira? Boleh. Introducer ataupun IB, ada tak orang yang nak start IB tanpa sesen pun? Tanpa sesen pun? Start IB tanpa sesen pun ya? Register je, free. Tak kena charge. Kalau kena charge tu namanya dah kena lah tu. Dah kena lah tu. Datanglah balik ke kami, kita sembang. Ya Nazira? Ya betul. Di industri forex, dia disediakan sampai untuk jadi introducer broker pun tak payah bayar walaupun 1 sen. Saya sendiri pun mula-mula start dalam keadaan tak ada apa-apa. Bila saya berhenti sebagai kerja geologis, kita nampak yang industri forex ni boleh pergi jauh dan boleh memberi kebebasan masa. Jadi saya tukar, bekerja, saya buka satu company. Buka satu company. Kenapa? Ini saya nak kongsikan kepada semua. Memanglah IB ni nak jadi dia mudah. Mudah. Tetapi jangan ambil mudah lah. Bagi saya kita kena jadi ambil benda tu sebagai satu bisnes yang serius. Untuk capai kebebasan masa, saya minta maaf, tidak boleh dicapai melalui bekerja dengan atau menjadi employee lah. Dia tak lain, kena buka bisnes ataupun dan kita bukan nak cakap orang yang bekerja tu tak bagus. Bukan. Mungkin waktu ni you gain the experience, knowledge apa semua kan. So daripada situlah you boleh bukanya company in future insyaAllah. So peralihan lah. Semua orang akan mula dengan legacy yang paling senang untuk diserahkan ataupun bukan perkataan lah, satu ayat lah. Kita tak nak jadi legendary.
Kita nak create satu legacy. Ya, Kita tak nak jadi, kita tak nak famous pun. Tapi yang penting kita ada benda yang untuk diberikan kepada generasi seterusnya. Itu. Baik, kembali kepada forex tadi. Okey. Sangat bernilai sebab dia tak perlukan capital. Capital tu ataupun modal lah. Modal bukanlah salah satu indikator yang untuk menunjukkan orang. Sebagai IB tu kita tak perlukan pun education level. Ya, betul. Tak perlukan. Betul. Kita hanya perlukan committed you, commitment you. Ya. Itu saja, disiplin. Ya, betul. Itu je kita perlukan. Betul. Okey, Ya. sambung balik. Baik. Pas-pas Baik, apa yang saya nak kongsikan satu lagi. Saya kata forex adalah industri yang boleh kita kumpul capital ni. Saya nak bawa satu fahaman, iaitu saya pun nak berkongsi dengan rakan-rakan semua. Bila kita dah masuk dalam industri forex, jangan kita mengatakan instrumen ataupun produk-produk yang lain seperti ASB, tabung haji dan sebagainya itu adalah salah satu produk yang tak bagus. Tidak. Kita kena tengok daripada satu sudut yang mana okey, bila kita invest dalam ASB, contohlah ASB ni akan bagi kamu dalam 5.5% sahaja setahun untuk tahun lepas. Sedikit, betul, memang sedikit. Tetapi adakah dia selamat ataupun tidak? Selamat. In terms of security. Ya, tetapi untuk kita letak capital yang banyak dalam tu, kita tak ada. Di mana kita mau cari capital tu? Tak lain tak bukan di forex lah. Betul. Dalam forex ni ada terlalu banyak jalan untuk kita dapat income. Sebagai salah satunya trader. Betul. Yang paling saya suka sekali IB. Ya. Tak perlu gaji cat kan. Dulu saya tak pakai spek, sekarang pakai spek. Tengok cat lah. Tengok cat punya pasal kan. Dan pelbagai lagi lah. Ada yang bekerja dengan broker dan sebagainya. Jadi local depositor dan sebagainya. RO dan sebagainya. Inilah tempat kita kumpul capital seberapa banyaknya boleh, dan kita akan pump duit tu ke mana? Ke ASP. Duit kita akan besarkan dengan cara apa? Copy trade. Okey, copy trade adalah salah satu tempat bagi saya cepat untuk increase kita punya capital. Ya. Kita dekat situlah kita akan daripada amount yang kecil boleh jadi amount yang besar. So semua itu bergabung antara satu sama lain. Sebenarnya terlalu banyak, Nazirah, benda yang kita boleh buat dengan kita bermula jadi IB. Ya, betul. Saya sendiri daripada IB lah duit saya, saya punya company lah akan letak di kripto. Ya, kita simpan. Ada, kita simpan di kripto. Kita juga ada buat physical business dan sebagainya. Semua ini adalah aset-aset. Ya, tapi bermula je daripada mana? Bermula tak lain tak bukan daripada IB. Ya. Memang banyak cara dalam forex ni, tapi hari ni kita fokus pada IB, boleh ya? Boleh. Dan sikit nak tambah mengenai ASB ke FD ke whatsoever. Nas selalu because I been in the financial industry since 2014. So I selalu ingatkan klien I, contoh dia ada duit dekat A. Okay. So sekarang ni dia kata, saya nak start dengan B lah. So dia nak ambil A ke B. So this is what we suggested. As a consultant, ini bukan kita suggest klien kita. Kalau kita salesman, yelah. Because we cannot compare orange and apple. Betul. Rasa betul, pun lain. Betul. So apa yang ada sekarang, just remain and create a new one. Betul. Okey, boleh sambung balik. Kata nama lain, diversify, betul. Diversify your portfolio. Yes. Bagi saya jaranglah boleh jumpa macam Nazirah ni. Kalau salesman, tinggal lah yang lama. Kita masih baru ni okey lagi kot. Lagi banyak. Tetapi masing-masingnya melengkapi. Betul. Saya rasa itulah pandangan ataupun kepercayaan yang kita kena kongsikan di kalangan trader-trader kita lah. Dan juga IB dan sebagainya. So kita terus topik kita IB. Ya, okey. IB. Selalu ter-offset kan? Baik. Tak cukup sejam ni. Banyak benda lah nak cerita. Aduh. Alright. So apa kaitan legasi dengan IB ni? Ataupun ciri-ciri legasi? Ya, boleh. Terima kasih. Salah satu benda. Dalam bisnes, saya percaya dalam apa-apa jenis bisnes, dia ada satu kita nama sebagai unfair advantage. Ataupun kelebihan yang tak adil lah. Itu translate dia lah. Iaitu tak lain tak bukan adalah networking.
Saya minta maaf cakap, dalam apa-apa industri yang paling nombor satu adalah networking. Yes. IB adalah salah satu tempat. Kita tolaklah commission tu ke tepi. Commission, affiliate ke dan sebagainya, reward tu kita tolak tepi sikit. Saya nak cerita benda paling penting dalam kehidupan kita untuk kita tinggalkan legacy, untuk kita perkukuhkan kita punya kewangan dan sebagainya, tak lain tak bukan adalah networking. Dan dengan Forex dengan IB dia adalah satu platform yang kita boleh bina seberapa banyak network yang akan ada. Bila tuan-tuan duduk bersama dalam broker pula, broker zero pula, ramai tuan-tuan akan berjumpa, akan berkenalan. Salah satunya, satu network akan bertambah. Tuan-tuan akan jumpa orang doktor, engineer, unit trust, insurans dan sebagainya. Itu boleh jadi klien dan juga kenalan dan juga bisnes-bisnes yang lain. Sebab bisnes lain akan datang untuk kembangkan lagi dia punya portfolio dan sebagainya. Betul tak? Jadi dan keduanya adalah berkaitan dengan bila kita akan belajar banyak benda tentang berkawan. Dalam IB ni, betul tak? Tak ada lagi orang jadi IB dia tak pandai berkawan. Kan? Tak lain tak bukan bagi saya satu kita panggil dalam diri manusia ni ada 7 jenis rest. Oh, okey. Ya, 7 jenis rest. Maknanya rehat. Rehat. Okey, rehat. Intelektual, emosi dan sebagainya. Salah satunya adalah kita panggil social rest. Social rest maknanya dia perlu rehat. Bagaimana dia nak rehat? Dia kena bersembang. Itu je. Pernah tak kadang-kadang kawan-kawan kita panggil, jom kita sembang minum. Aku belanja pun tak apa. Pernah. Ya. Sebab apa dia nak bercerita, dia nak luahkan. Okey, saya pendek cerita lah. Contoh, Bigo. Bigo. Ya, Bigo Kenapa apps Bigo tu ramai sangat orang dan orang boleh bagi coin saya pun tak reti, saya tak pernah download Kenapa? Sebab mereka nak bersembang. Social. Ya. Social kat situ. Saya nak tanya Tuan Nazirah lah. Dalam Forex bila jadi dalam IB ni, ramai tak kita akan jumpa orang? Terlalu ramai. Kita akan jumpa orang. Nak jumpa orang macam mana? Dengan eventnya, dengan kelasnya, dengan saya dengar ada IB development lagi yang akan datang. Saya pernah hadir sebagai IB development leads sebelum ni di Port Dickson. Itu salah satu IB development saya pertama lah dalam dunia Forex ni, walaupun dah 4 tahun, 5 tahun dah ni. Itu first. Tuan-tuan boleh bayangkan best sangat. Dengan orang-orang inilah saya bekerjasama. Ada setengah orang tu saya bekerjasama balik dengan mereka. Okay. Walaupun masing-masing dengan agenda masing-masing. Bila habis kita keep in contact. Okey. Ya, mereka ni lah dia kongsi masalah, kita berkongsi masalah kita dan kita cari penyelesaian. Ya. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan murah rezeki lah. Betul. Ya, betul. Tuan-tuan kena fikir. Kita ajak orang untuk bersama berdagang dalam Forex ataupun ajak orang untuk menjadi seorang IB, kita memberi peluang kepada mereka. Bukan semata-mata kita mengejar affiliate, tetapi kita membantu naikkan taraf hidup mereka. Tak banyak tapi sikit lah. Add value to others people's life. Betul. Saya percaya itu yang memberi kita murah rezeki, betul. So, salah satu dalam bisnes IB ni yang paling saya network lah. Kita ada platform dan kita ada benda yang boleh kita offer kepada orang. Bila kita jumpa dengan orang dan kita tak ada apa kita nak offer pada mereka, takkan nak sembang kosong. So bisnes adalah satu ikatan yang kita buat dengan mereka. Ini kita kenal dengan lebih ramai orang. Betul tak? Yes, betul. Yeah. So itu orang cakap kalau kita nak bisnes ni, perkara pertama yang kena ada adalah manusia. Ya, betul. Okay? Betul. Perkara pertama dia kena ada manusia. Kalau tak ada manusia, macam mana kita nak berbisnes? Ya, betul. Okey, dan kena ada orang cakap apa? Bukan challenge, panggil masalah. Betul. Problem. Betul. Mesti kita Jerry, Abdul Aziz, Abu Bakar, Intan, Reload, Zulkifli, TV Asyik. Ramai sangat. Thank you for watching. Dan jangan lupa share banyak-banyak. Kita akan bagi 2 voucher KFC. Okey, bernilai RM40. Siapa share paling banyak dan kena share ke grup lah. Okey. Alright. Okey, Faiz, tadi kita dah cakap pasal IB, kita dah explain sikit kan. So,
mungkin diorang masih sama-sama lagi. Apa yang diorang kena buat ni? Bila diorang dah register dah lah free. Dah lah free. Dah lah free. Lepas tu pandai cakap ada orang tolong register kan? ada pula NAS pula yang register kan? Aduh. Okey, lepas tu apakah langkah seterusnya? Orang cakap networking tu contoh kalau jadi dropship ke agent ke, posting kat Facebook ke media sosial ni is orang cakap apa normal lah benda-benda macam ni. Betul. Okey, apakah langkah dia yang seterusnya yang dia kena buat? Okay. Jangan cerita lagi. Kita rehat dulu. Oh, ya ke? Dan kita akan kembali lagi. Baik, lepas terima ni. kasih. Alright. Okay, welcome back Faiz. Terima kasih. Okay. Alright, so tadi sebelum kita rehat, Nas ada tanya soalan kan, Nas ada tanya soalan mengenai dia dah register IB. Okay. Apakah langkah seterusnya untuk dia create legacy? Sebab kita faham knowledge tu sangat penting. Betul. Kadang-kadang bila kita tak bergaul dengan orang, ada setengah IB yang tak bergaul dengan orang. Ada dia suka duduk dalam dunia dia. So daripada situ dia tak tahu apa nak kena buat. Apa? Dia orang cakap dalam bahasa mudah dia mati kutu. Mati kutu mati kutu. Okay. Sebab lama apa? Tak dengar tu. Mati sebab sebab apa? Kalau kita nak create legacy ni, orang cakap dalam peribahasa dia, peribahasa ke orang panggil? Okey. Harimau mati tinggalkan belang. Okey. Manusia mati tinggalkan nama. Okey. So apakah langkah seterusnya yang IB nak kena buat? Saya kena sedia pantun juga ni sebenarnya. Pantun. Okey. Terima kasih, soalan yang sangat baik. Bagi saya, perjalanan saya dalam dunia forex ni, yang paling best sekali adalah pembentukan team. Okey, pembentukan team. Memang kita bila kita seorang, saya bagi analogi macam ni lah. Kalau kambing di satu padang, ada seekor. Kalau ada serigala yang tengah kelaparan, bila dia jumpa kambing seekor tu, agak-agak kambing tu survive tak hari tu? Tak survive. Tak survive. Dia akan jadi KFC lah. Tapi besi, kambing. Agak-agak kalau satu lagi situasi, kambing yang ramai. Setiap kambing tu pula ada kemahiran masing-masing. Macam mana entah kan? Ada seekor, ada yang pandai bersilat. Ya, ada yang pandai bersilat. Okey. Ada yang serigala. Agak-agak serigala dah berani hampir tak? Tak. Mungkin kena pijak. Betul. Analogi dia seperti mengarah orang. Kita tak perlu nak menjaga hati. Bila kita berdalam tim ni, kita akan saling percaya dan percaya, berkomunikasi. Bila seorang-seorang tak perlu nak berkomunikasi. Berkomunikasi dengan klien je. Laju. Okey. Tapi boleh pergi jauh pun long term. Kalau short term, kalau kita lari 100 meter, bolehlah. Laju. Tapi kalau kita main marathon, saya nak highlightkan adalah dengan team. Baik, bila dalam team ataupun dalam satu company, saya suka sembang tentang company lah. Saya nak tuan-tuan sendiri pun ada rasa untuk buka company. Bila dah buka satu company, okey. First step. Enterprise. Tapi tuan-tuan kena tahu, enterprise ni adalah bukan satu syarikat. Dia adalah lisen untuk tidak boleh.
Tidak boleh. Dia lekat kepada tuan dia. Tetapi dia ada permulaan yang sangat baik. Enterprise. Yang kedua, bila kita dah ada dia ada partner. Mana kita dah gerak selangkah tentang physical business dan sebagainya. Itu kita mungkin bincang di video lain lah. Okey. Boleh pergi pada Sdn Bhd pula. Baik. Bila kita soalan dia sekarang, okey. Aku tahu yang aku kena cari team. R itu apa? Recruitment. Dalam satu company dia kena ada orang yang boleh buat recruitment. Ataupun besarkan lagi dia punya networking, jalur-jalur networking dia. Recruitment. Yang kedua apa? Operation. Kalau syarikat tu ada trader, dia fund manage ataupun dia boleh bagi edukasi. So, orang tu akan duduk di bahagian operation. Dia akan kendalikan. Yang ketiga adalah training. Okay, training. Ya, T. So bila dah ramai orang datang bersama-sama dengan kita, takkan kita nak lepas macam tu saja. Kena ada training satu company ataupun okey, mungkinlah tak buka company. Just kumpulan. Contoh saya dengan Nazira buka satu company nama dia Jasmine Capital. Ya, best kan? Nama sedap kan? Jadi kita kena bertindak pengaliran wang dan sebagainya. Itu yang keempat, management. Yang kelima adalah yang bagi saya famous juga, marketing. Yang mungkin yang lain tu terlalu banyak. Mungkin saya sentuh yang 4 marketing. Boleh? Boleh. Baik. Boleh tak kita seorang-seorang pergi serang? Boleh. Bagi terbijak kita. Ya. Mungkin dekat border tu dah tak lepas dah. Pasport tak bawa kan? Baik. Dalam ketenteraan mesti ada 3 jenis orang kata apa anggota. Yang pertama kena ada tentera udara. Betul? Yang kedua kena ada apa? Tentera darat. Yang ketiga ada tentera laut. Kapal selam. Ya, kapal selam sia-sia nanti bila dah berjaya. Alright. So kita kena, bila kita nak buat satu tindakan, kita nak serang market atau kita nak conquer ataupun top of funnel, tofu. Tofu, mofu, bofu. Tofu ni adalah online. Dunia sekarang kalau siapa-siapa tak pegang online, walaupun best, walaupun hebon, hampir 24 jam. Macam itulah cerita dia. Alright. Jadi online konsep bagaimana nak conquer online punya market. Dekat sinilah leads masuk. Orang akan kenal. Kalau orang tak kenal Jasmine Capital, orang tak akan berus niaga dengan kita. Tapi sekarang saya tahu, tuan-tuan pun dah tahu Jasmine Capital tu siapa. Saya dan juga Nazira. Ya betul. Ya. So, itu adalah tofu ataupun tentera udara ni dia akan bagi serangan awal. Dia akan pergi conquer dan dia pergi sebarkan. Yang kedua adalah tentera laut. Tentera laut ni umpama support. Dia tidak berperang depan-depan. Okay, dia hanya bagi, saya percaya zero market. Terutama terima kasih. Cerita dia dah belum kena buat dah ni. Okey. Maksud itulah support. Adanya orang akan support bila kita buat kerja. Maknanya ada kelas, dia sediakan kelas je, sediakan kelas. Training belakang ni je kan? Training belakang ni je. Ya. Datang kelas training boleh jumpa Nazira. Yes, betul. Nampak? So ada support. Dan yang ketiga bagi saya paling famous, bofu ataupun tentera darat. Yang mana orang pegang senjata pergi jumpa depan-depan dengan klien, berperang dengan klien. Ada orang jadi Rambo, dia tembak je semua. Faiz. Ya. Kalau tak ada tentera langit pula. Ya. Tentera udara boleh ke berperang? Boleh. Ya. Okey. Lagi? Tapi kalau ada lagi cantik lah. Alright. So rasanya Faiz dah reveal banyak sangat benda. Ya. Okey, tadi cerita pasal tofu, mofu. Ni banyak first pula. jumpa Faiz pun memang tahu dah. Faiz memang famous dengan tofu dan mofu. Okey. Lepas tu cerita pasal macam mana maintain the baik. Okey, jangan jawab lagi. Okey. Kita rehat dulu dan kita kembali lagi lepas ni.
Okay, welcome back Faiz. Ya. So tadi dah cerita pasal macam nak buka company. Okay, satu langkah register IB, lepas tu buka company, cari team dan sebagainya kan. So along the way kan Faiz kan, mesti ada ups and down. Betul. Okey. Betul. Dalam apa-apa kerjaya sekalipun, bukan saja IB, apa-apa kerjaya sekalipun, apa saja industri yang kita ceburi, mesti ada ups and down. Ya. Okey. So satu mungkin kita boleh, bila kita down, mungkin kita get back to big why kita kenapa kita start. Betul. Okey. So kadang-kadang Faiz ada IB yang dia berseorangan. Ya. Okay, nak cari tim tu pun satu hal Faiz. Ya, bukan senang. Bukan senang. Tambahkan kan, betul, yang dah set up pun kadang-kadang ada yang come and go. Benda tu normal. Betul, normal. Macam kita lah, ada hidup, ada mati dan sebagainya kan. So betul. it's a normal. Sama juga dalam company. Ada staff yang pergi, ada staff yang datang. So it's normal. So macam mana IB ni, satu dia nak maintain dia punya passive income dia tadi itulah. Dan satu lagi macam mana beliau ni nak sustain dalam industri ni. Sebab ada yang dah jadi IB, dah daripada part time ke full time, lepas tu tiba-tiba tinggalkan terus bekerja balik 9 to 5. So benda ni lah yang kita nak elak, dan benda ni lah yang kita nak bincangkan. Betul. So apakah tips ke? Baik. Terima kasih kepada Nazirah. Tips saya ceritakan perkongsian pengalaman saya lah. Boleh. Baik. Dah dalam 4-5 tahun ni kami dah cuba pelbagai cara lah. Tim dan sebagainya. Tim saya sendiri pun ada yang datang dan pergi. Dia datang kita dengan hati dan dada yang luas untuk menerima mereka. Dia pergi pun dengan kita pergi dengan kerinduan lah. Tapi dia nak pergi, kita buat macam mana? Dia pergilah kan. Baik. Yang pertama, soalan tadi, bagaimana nak bagi sustain punya passive income. Baik, saya fokus pada trading, tidaklah kepada IB saja. Adalah education tanpa henti. Dan ayat ni adalah bagi apa? Bagi benda yang premium tapi freemium. Premium tapi freemium. Ya. Maksudnya adalah kita tak boleh jadi seorang go getter. Okay. Go getter ni maksudnya aku nak. Dan aku nak sales, aku nak. No. Kita dalam kehidupan, bisnes dan kehidupan tak lari. Dia adalah sama. Kena anggap bisnes tu sebagai kehidupan. Kita kena jadi seorang insan go giver. Memberi. Tabur ataupun kata nama lain tabur budi lah. Memberi budi. Lagi-lagi kita ni bangsa yang sangat pegang kepada budi. Okey. Kata nama lain adalah education lah. Saya sendiri pun setiap minggu akan mengajar. Selasa dan Rabu setiap minggu. Mengajar. Sebab apa? Itu edukasi, dan itulah benda yang kita nak memberi kepada klien. Itu memberi semangat pada mereka. Betul. Mereka akan datang berulang kali. Kita akan constant, kita akan jaga. Tak lain tak bukan, memang kena jaga hubungan kita dengan pelanggan. Yes, itu yang kata tadi tu, manusia mati tinggalkan nama. Ya. Ajaran. Betul. Ya. Kita punya kata apa, kebaikan tu disebar-sebarkan. Yes, berterusan. Nampak tak? Sebenarnya dalam bisnes dia macam kehidupan. Cuba jadi hidup orang yang baik. Memberi, pandai berhubung, pandai bercakap. Baik. Memang nak cari tim sangat payah. Betul, sangat payah. Betul. Nak sesuai dengan kita bagaimana kan. Mungkin ada yang tercakap terasa hati. Sebab bisnes ni kita tak perlu ada masalah teknikal pun. Masalah sakit hati pun cukup boleh meruntuhkan satu company tu. Jadi hati tak bersih. Ya. Jadi hubungan tentang manusia tu penting. Itu kata nama lain ilmu lah. Saya percaya kenapa adanya Nazirah Talk Show ni tak lain tak bukan adalah untuk memberi ilmu. Ya, betul. Constantly saya selalu tengok. Saya setahu saya dia baru keluar hospital, betul tak? Betul. Sakit apa? PM saya. Okey. Tahu PM Jasmine. PM Jasmine Capital. Ya. Okey. Tetapi hari ini dia ada dekat sini untuk berkongsikan. Berkongsikan. Dia dah set perjumpaan pada hari ini dah sebulan dah. Betul.
Sebulan dah untuk jadikan benda ni. Maknanya dia dah plan awal untuk memberi. Tanpa kadang-kadang live pun kadang-kadang 2-3 orang je. Tapi adakah dia berhenti? Tidak. Sebab Nas percaya dan Zero Market percaya dengan memberi edukasi yang berterusan, itulah caranya untuk jaga kita punya klien. Bagaimana nak memberi IB ni pengetahuan. Pendek kata macam ni lah. Semua benda tu memang kena belajar. Kita umpama macam ni lah tuan-tuan. Kita anggaplah kita ni dalam hutan, tengah sesat. Tengah lapar. Selalunya sebelum ni kita boleh tidur 8 jam. Tak boleh kurang, lebih tak apa. Kat rumah. Agak-agak boleh lagi tak kita tidur 8 jam bila kita dalam hutan dan tengah sesat? Tak boleh. Tak boleh. Mungkin tak tidur. Sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab kita ada goals kita tadi tu. Kita ada goals untuk keluar daripada hutan tu dan selamat. Bukan hanya untuk survive. Kalau survive, duduk je dalam hutan tu survive juga. Tapi untuk keluar daripada kehidupan tu. Dan kita kena buang apa? Buang sifat di mana memilih. Saya tak pandai itu, saya tak pandai ini. Dia umpama macam mana? Saya tak pandai lah nak buat online ke, saya tak pandai nak closing apa. Payahlah sebagainya kan. Gitu kan. Umpama dahaga, kita tengah dahaga dalam hutan, nampak sungai. Cakap tak nak minum air sungai, nak air sirap. Memilih. Ya. So fikir-fikir sendirilah. Fikir sendirilah. Tuan-tuan, kita ni adalah makhluk yang terbaik. Tak ada makhluk lain yang lagi terbaik daripada kita. Ya, kita diciptakan begitu. Jadi tuan-tuan sendiri yang letak limit ataupun letak kemampuan tuan-tuan macam mana. Limitation. Ya. Dan saya percaya Zero Market pun sediakan terlalu banyak edukasi untuk, dan mereka ni menunggu. Selagi tak pukul 5 dia tak kunci pintu tu. Berapa 5 ke 6? Pukul 6. Pukul 6. Maknanya sampai balik kunci 5 tu boleh datang lagi lah. Saya tak pandai baca buku, tak apa, tengok video. Saya tak suka tengok video, tak apa, dengar audio je. Memang ada iPhone tu boleh dengar podcast kan. Saya tak sukalah nak mendengar nak video apa, tak apa, datang jumpa Nazirah. Tolong cakap kat saya. Cakap sampai saya faham. Mana tak ada cara lain. Buat tanpa henti, buat tanpa nanti. Betul. Terus buat. Saya pun dulu pun jangan orang cakap apa, kalau dulu saya belajar kan, ada biawak hidup tak kat belakang ni. Ya, biawak hidup. Betul, dahsyat. Okey. Kan kadang-kadang biawak tu cakap, boleh ke? Macam Okey, betul. Boleh ke? Gerak baru tidur kan? Especially IB kan tak ada punch card ke apa kan? Tak payahlah buat. Tidur lagi baik. Itulah biawak. Memanglah tidur tu best. Saya tak nafi, betul best. Tapi takat tu je lah, tidur je lah. Tapi untuk mencapai kemenangan tu lagi best. Lagi best, betul. Nazirah selalu tekankan berkaitan dengan goal. Dream, your big dream, your great dream. Betul. Benda inilah yang akan bangunkan kita. Kalau benda ni pun tak boleh bangun kita, anggaplah kita dalam hutan tadi lah. Kena big why. Kena usaha. Biarlah buatlah sekali. Okey, cubalah hari ni aku usaha kau sampai aku lupa makan pun tak apa. Nak tunjuk, dan benda tu ambil proses. Dia tidak boleh berlaku instant atau kita panggil instant gratification. Buat sekarang dapat. Tak ada. Buat sekarang mungkin tahun depan pun tak dapat lagi. 2 tahun lagi mungkin. Kan? Buat kan. Tiba-tiba company hancur. Itu takkan kita nak stop. Kita dah dalam perjalanan dah. Ilmu dah belajar. Tengok sisi baik benda yang berlaku pada kita. Buat sales. Affiliate masuk kan? Affiliate masuk. Sebulan 2 bulan. Lepas tu kiok balik. Tapi tuan-tuan dah belajar something. Tuan-tuan dah belajar macam mana nak close sale. Tuan-tuan dah tahu bagaimana nak belajar apa yang kesilapan yang dahulu. Buat balik lah. Albert Einstein ada bagi satu definisi. Dia kata the definisi of insanity, gila, adalah you do the same thing over and over again but expect different result. Betul tak? Buat because orang cakap apa, success doesn't come from the comfort zone. Ya, betul. Buat benda sama, contohlah. Benda sama. Bubur sebut Milo, bubur air panas jadi air Milo. Second time bubur sebut Milo, bubur air panas dia expect jadi fresh orange. Tu dia panggil gila.
Tuan-tuan, kalau dah gagal, belajar dan buat balik. Yes. Kalau dah buat seorang-seorang tu gagal, pandai-pandailah pergi cari orang lain. JV kata nama lain. Tak tahu siapa yang untuk di JV, datang IB Development nanti, itu ramai orang yang boleh JV. Datanglah sengihkan dia. Betul. Yeah. In fact, kalau Faiz pun ada buat consultation ke kan, so boleh PM dengan Faiz. Boleh, okay? boleh, tak ada masalah. Alright, so ada komen. Oh, ada komen. Go Abang Faiz. Go, cayalah pelajar UTP terbaik. Oh, okey, terima kasih. Oh, so ada bagi support ni. Ada support. Bawa support team. Okey, terima kasih. Terima kasih. So, kita dah lagi 5 minit. Yeah. Okay, so apakah kata-kata terakhir Faiz? Banyak sangat Faiz share hari ni. Banyak sangat ilmu yang rasanya untuk IB dah ada nampak jalan. Okay, untuk macam mana nak sustain dalam industri, nak sustain. Betul. Bila you sustain, you punya income pun sustain lah. Betul. So dapatlah passive income. So apakah tips-tips terakhir untuk kepada para-para IB yang kat luar sana yang dahagakan ilmu, yang dahagakan sukses? Apakah tips untuk dia orang? Tips tips ke ataupun nasihat ke? Kongsikan sikit. Baik. Saya percaya hidup kita ini adalah untuk mencari diri kita yang sebenarnya. Saya tak percaya hidup kita sekadar ini je. Tuhan cipta kita lebih daripada itu. So ini perjalanan kita mencari, so kita kena tambah ilmu. Itu je. Banyakkan baca buku, banyakkan berjumpa dengan orang. Kalau kita tak keluar jumpa orang, takkan adanya. Ada pepatah saya nak balas balik pepatah yang Nazira bagi. Nak 1000 daya, tak nak sudah. Okey. Lagi cepat ni. Dan kalau tuan-tuan masih pening dan sebagainya, ini tidak mudah. Saya percaya tidak mudah. Boleh datang berjumpa dengan kami, dengan Nazira, dengan saya sendiri, Cepaka Capital. Kita boleh bantu. Okey. Just contact je saya, boleh tengok Facebook saya lah. Muhammad Faiz, Nazira lah. Nama sama kan yang dekat bawah ni? Sama nama sama. Ya, Muhammad Faiz. Cepaka Capital. So boleh je kita boleh berkongsi. Macam saya kata tadi, tuan-tuan belanjalah saya Milo Ais ke apa, okey lah. Saya tak ada masalah sebab saya pun suka nak jumpa tuan-tuan. Kalau belanja Starbucks banyak sikit ilmu. Banyak sikit tips dia. Ya. Okay. So Faiz, thank you so much for all the knowledge tadi. Kita ni sikit apa itu legasi, itu empire yang kita kena teruskan, which is ini adalah untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. And then apa yang step you kena buat, kalau you as a IB, register tadi memang free, register jadi IB. Okay, NAS pula register kan, lagi free, lagi senang. Okay, tak kenakan sembarang charge. Okay, langkah seterusnya adalah buat company. Betul. Okay, lepas tu cari team yang bagus dan ada team. Tips untuk cari team adalah tips untuk build a company adalah ROTPM. R adalah recruitment, operation, training, management, juga marketing. Last sekali. Okay, so tips daripada Faiz, which is banyak experience dalam bidang ni, dah lama, so dah buat company dan sebagainya. Ilmu tu perlu dicari untuk kita sustain dalam industri. Tak kisah dalam industri apapun, especially jadi IB. Betul. Okay. Alright, so thank you so much Faiz. Sama-sama. Kembali. Nas sangat hargai Faiz datang hari ini. Terima kasih sama-sama. Okay. Alright, so kita teruskan dengan segmen kita punya segmen promo kita untuk bulan ni. Okay. So kalau perasan dekat sebelah kiri Nas, ke atas, sorry. Ke atas, kalau Faiz nak tahu, untuk bulan ni kita ada, tengok ke atas. Okay. Untuk bulan ni kita ada Battle of Gadget. Okay. Dah tengah berlangsung sekarang. Ya ke? Ya, 1 Februari sehingga 27 Februari. Okay, kita ada grand prize, second prize, third prize dan juga 5 hadiah sagu hati. 5 hadiah. Okay. So 5 hadiah sagu hati itu terdiri daripada Apple AirPods. Okay. Tempat ketiga Samsung Galaxy Watch, jam lah, Samsung Galaxy Watch ataupun Vivo Active, boleh pilih. Second prize Huawei ataupun Oppo. Okay, dan grand prize adalah Asus Strix G ataupun Apple MacBook Air.
Okey, untuk ya, apa tu? Tak ada. Kalau saya pun nak join ni. Okay. Saya pun nak join juga ni. Syaratnya sangat mudah. Hanya deposit 1000 USD saja dan trade minimum 5 lot. Anda layak untuk dapat satu tiket untuk join lucky draw Okey, mudah aja. Battle of Gadget ni. Okey. Dan yang menariknya, kalau Faiz perasan, baju yang Nas pakai ni adalah baju untuk promo last month. Oh, okey. Okey. Untuk promo pada bulan ini, kita ada juga jersey, which is kat mana tu jersey tu? Kat mana jersey brother? Okey. Deposit 1000 automatic terus dapat jersey ni. Wow, okey. Kalau tadi nak untuk entitle dapat apa? Dapat kontes kena trade 5 lot. Okey. Okey, ini depo 1000 terus dapat free. Kat mana kat tengah ni? Okey, free. Dapat satu jersey sempena Februari. Tu pun tak ada bayar sesin pun sebenarnya. Tak ada. Dah depo trade sendirilah kan? Trade sendirilah. Okey. Alright. So itu untuk segmen promo. Okey, admin. So sekarang segmen ni special punya ni, which is kita akan ke Borneo sebenarnya. Okey, kita akan ke Borneo, Road Tour Borneo yang akan berlangsung lagi 3 minggu lagi daripada sekarang. 3 minggu, ya? Yes. Start 4 hari bulan 3 sampai 12 Mac. Okey. So kita akan start dengan Sabah dulu. Okey. Kemudian Labuan dan juga Sarawak. Okey, Sabah start pada 4 hari bulan di Tawau. Okey, 5 hari bulan di Sandakan, 6 hari bulan di KK. Lepas tu 9 hari bulan di Labuan, 10 di Miri, 11 di Bintulu dan 12 di Kuching. Okey, so apa yang menariknya road tour kali ni Faiz? Contoh Faiz sekarang sibuk di KL lah sebagainya. So Faiz ada klien dekat sana. Okey, katakan dekat mana? Dekat tak kisahlah mana-mana, Tawau ke Sandakan ke, boleh register bawah Faiz. Okey. Dan hanya attend je event tu dan kita akan bagi NDB 30 dan juga satu t-shirt Zero Market. Saya pun tak perlu hadir pun tak apalah. Tak perlu. Okey. Tanpa sebarang kos juga, zero cost. Aduh, ada zero je. Zero Market, zero cost. Okay. Best spread ever. Okay. Alright. So kita punya IB tak perlu datang, hanya register je bawah Faiz sebagai contoh dan datang ke event kita dan kita akan bagi NDB 30 bersama dengan satu t-shirt. Dan event kita semuanya di hotel. Di hotel. So nanti Nas akan letaklah di Facebook. Nas juga page. Di page Zero Market pun ada. Oh, ya ke? Okey. Itu saja segmen untuk promo dan juga Road Tour Borneo. Thank you so much Faiz for coming. Terima kasih sama-sama. Okey, semoga bermanfaat apa yang kita bagi hari ini, insya-Allah. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum and have a good day everyone. Bye-bye. Bye.